up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. Alright, dalam video kali ini aku nak sambung liputan aku berkenaan cover story untuk Ace. So kepada yang terlepas part 1, korang boleh tengok lepas ni. Okay, link are provided in the description down below. Dan aku minta support dari korang juga untuk subscribe channel Skoverto Gaming aku supaya dapat hit 1000 subscribers dalam bulan ini. Jom aku belanja sikit videonya. And thank you so much kepada yang dah pun subscribe, dan aku mohon bantuan korang supaya misi 1000 subscribers sebelum Ogos ini dapat tercapai. Alright, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow Facebook dan Instagram Kimi Skoverto supaya korang dapat mengikuti perkembangan terkini dari Kimi Skoverto. Join grup Telegram Skoverto Fleet supaya aku dapat wish birthday korang every month. Hantarkan video-video teori atau fakta-fakta berkenaan One Piece ke Gmail kimiskoverto@gmail.com. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, PM WhatsApp di nombor tertera. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen Support Nakama First terbaru dan terkini, follow TikTok Kimi Skoverto supaya korang dapat mendengar teori-teori dan fakta-fakta pendek dari aku. Subscribe channel Skoverto Gaming, channel terbaru dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, setelah Ace memakan buah merah-merah Nomi di Pulau Six Seas sebelum ini dan membentuk Spades Pirate, dia meneruskan perjalanannya setelah berjaya meloloskan diri daripada Pulau Six Seas yang terkenal dengan tempat yang paling sukar untuk meloloskan diri itu. Mereka dapat keluar dengan membina sebuah kapal yang bernama Striker, iaitu sebuah kapal yang bergerak dengan menggunakan kebolehan kuasa api Ace. Mereka pergi ke beberapa tempat setelah beredar dari pulau tersebut untuk mencari makanan dan minuman setelah sekian lama terdampar di sana. Space Pirate yang terbentuk masih belum lengkap kerana mereka masih belum menentukan sang kapitannya. Namun setelah sekian lama mereka mengembara bersama, Deuce sedar bahawa jika seseorang ingin menjadi kapten yang baik, dia perlu disukai oleh ramai orang. Dalam keadaan ini, Ace lah yang paling layak untuk menjadi seorang kapten kerana dia mengambil banyak kru yang terdiri daripada orang yang tiada tempat untuk pergi dan tiada hala tuju. Oleh itu, dialah yang paling layak menjadi sang kapten kerana disukai oleh ramai orang kerana mempunyai karakteristik yang baik. Tiba-tiba seseorang yang berjanggut datang dan mencuba untuk menyerang Ace. Dia menjerit, "Aku mencintaimu, Ace." Sebenarnya dia adalah bounty hunter yang suka akan Ace kerana Ace memiliki bounty yang besar. Namun Deuce lebih awal menghidu niat jahat orang tersebut dan berjaya menewaskannya. Ace memiliki bounty yang tinggi kerana dia seorang yang kuat dan mempunyai kelebihan dari buah devil type Logia merah-merah Nomi. Oleh itu banyak bounty hunter yang menyamar dan menyertai Spade Pirate yang bukannya lanun pun. Bahkan mereka mencuba untuk mengambil kesempatan untuk menewaskan Ace dan mengambil ganjaran daripada nilai bounty-nya yang tinggi. Tapi Ace bukannya seorang yang bodoh seperti adiknya. Dia menghela nafas dan tersenyum sinis melihat para bounty hunter tersebut. Lalu dengan tekniknya yang bernama Hiken, dia mengeluarkan tinju api yang sangat hebat dan menewaskan kesemua bounty hunter tersebut. Lalu dia berkata, "Si celaka yang tiada adab." Setelah lama dia memperoleh kebolehan dari buah merah-merah Nomi, akhirnya dia sudah berjaya menguasai dan mengawal kebolehan daripada kuasa tersebut. Walaupun dia pernah dengan tak sengaja telah membakar mantel Deuce. Setelah itu masih ada lagi bounty hunter yang datang untuk memburu mereka, dan secara diam-diam bounty hunter tersebut menyasarkan Deuce. Dengan tiba-tiba sebuah tembakan yang tepat terkena pada pedang tersebut dan menjatuhkannya. Tembakan itu datang daripada senapang Mihal. Mihal adalah salah seorang anggota Lanun Spade yang direkrut oleh Ace. Mihal merupakan seorang guru sebelum menyertai Lanun Spade. Dia membantu kanak-kanak yang tidak mempunyai pendidikan. Setelah dia berhenti menjadi seorang guru, Ace membawanya ke lautan untuk mengembara bersama. Mihal sering membaca buku ketika berada di dalam kapal. Mihal pernah memberitahu Ace bahawa dia tidak dapat membaca buku dengan tenang apabila ada musuh dalam kapal kita. Dia memakai topi sutera dan berkacamata. Dia merupakan seorang yang hebat
hebat dalam pertarungan seperti yang terlihat pada penampilannya. Mihal tidak suka berparti dan berseronok ketika rakan-rakannya beryamseng-yamseng dia membaca buku di dalam kapal. Oleh itu dia digelar si Endorse. Selain daripada Mihal, Ace mempunyai kru yang bernama Skull. Skull banyak menyimpan aksesoris yang berbentuk tengkorak. Skull adalah kolektor barangan lanun. Dia menganggap dirinya sebagai seorang pirate lovers. Dia sangat sukakan lanun. Dia juga pernah menyelinap masuk ke kapal lanun dengan beberapa banyak kalinya. Skull menyembunyikan muka dia dengan topeng tengkorak. Kebanyakan lanun menganggap bahawa Skull ini seorang yang tidak berguna, tetapi Ace sangat menghargai Skull kerana dia mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan tentang lanun. Oleh itu Skull menghargai Ace dan mahu bergabung dengan Ace. Deuce, Mihal dan Skull merupakan orang terpenting dalam lanun Spade. Selain mereka, kebanyakannya adalah fighters yang boleh mengalahkan kesemua bounty hunter dengan pantas. Tiba-tiba datang seekor kucing yang berjenis Ming. Kucing tersebut datang dan mendesis dan ingin mengancam mereka. Ace menamakan kucing ini dengan nama Kotatsu yang bermaksud alas meja yang berfungsi untuk menghangatkan badan. Ace menyelamatkan Kotatsu yang terluka akibat daripada perangkap samar oleh pemburu. Sewaktu pertama kali mereka menemukan Kotatsu, Kotatsu awalnya sangat takut akan manusia kerana dia memiliki trauma sebab dia selalu dipaksa untuk membuat pertunjukan. Tetapi setelah bergabung dengan Spade Pirate, dia menjadi semakin berani. Kotatsu selalu duduk bersama Ace kerana Ace mempunyai badan yang hangat berkat daripada kebolehan merah-merah Nomi milik Ace. Yelah, cuba tengok kucing dekat rumah kita. Diorang ni selalu duduk kat tempat yang panas, macam bergolek tempat panas, duduk atas recorder Astro dan duduk depan TV. Kebanyakan kru Ace, mereka merupakan orang-orang yang hilang arah dan tak tahu mana nak pergi sehingga mereka berjumpa dengan Ace. Menurut Deuce, Ace menilai orang berdasarkan kepribadian mereka dan bukannya bangsa mereka. Ace sangat suka berparti. Sifat Ace ni tak ubah macam Luffy dengan Shanks. Tambah-tambah pesta yang ada banyak makanan. Ace pernah mengeluh dekat Deuce yang nyawa dia selalu diancam disebabkan oleh bounty dia yang tinggi. Tiba-tiba datang kapal perang yang besar, lalu Kotatsu si kucing pergi melaporkan berita ini dekat Ace dengan Deuce. Deuce membuat satu plan untuk melarikan diri daripada kapal perang tersebut dengan menghalakan kapal mereka ke terumbu karang. Tiba-tiba muncul seorang wanita muda yang cantik dari angkatan laut yang mempunyai pedang, dan tanpa disedari wanita tersebut telah pun berada dalam kapal mereka. Siapa nak come out first? IG Shop Amiron_Toys menawarkan kepada kita anime street shirt yang menarik. Ada t-shirt Naruto, One Piece, Luffy, Zoro, Ace, Sabo, Trio, ASL dan Buggy. Baru-baru ni diorang ada hantar baju kat aku dan seriously memang selesa bila aku pakai. So, jom gang kita support business IG Shop Amiron_Toys. Link are provided in the description down below. Penyegar udara automatik Blissmatic mempunyai kandungan sebanyak 300 ml dan mampu bertahan selama 60 hari dengan 3000 semburan dan mempunyai dua jenis durasi pilihan sama ada setiap 15 minit ataupun 30 minit, dan produk ini datang dengan 4 jenis bauan: Tropical Spa, Fairy Breeze, Vanilla Bouquet dan Cherry Blossom. Dan mereka sekarang sedang mencari ejen untuk kempen promosi satu rumah satu bauan Bliss yang akan tamat pada 31 Julai ini. For more information, link are provided in the description down below. Lalu perempuan tersebut berkata, kapal kamu ni bagus, tapi maaf mengecewakan kamu sebab perjalanan kamu akan berakhir di sini. Lalu Mihal menembak perempuan itu tepat ke arah kepalanya. Namun perempuan tersebut dengan mudah melindungi dirinya dengan menggunakan pedangnya, lalu membelah peluru Mihal tersebut menjadi dua. Lalu Deuce pun berundur dan berkata, dia adalah monster. Lalu Skull pun sedar yang perempuan ini merupakan Iska, si pemaku. Skull menjelaskan bahawa dia mendapat gelaran tersebut berdasarkan gaya bertarungnya yang membuat lawan-lawannya penuh dengan lubang dengan menggunakan pedangnya seakan-akan dipaku. Ace berkata, itu menakutkan. Lalu dia melangkah maju. Ace sama sekali tidak takut kepadanya. Lalu Iska menjerit, aku Iska, kalian ditangkap. Lalu Ace bersuara kepada Iska, nama kau ni bunyi macam burung kan? Iska dalam bahasa Jepun bermaksud burung palang merah. Ace berkata lagi, kau dapat luka ni dari senjata tu ke? Lalu Ace berubah menjadi api. Iska pun menjawab,
Aku akan membuat kau berlubang kalau itu yang engkau inginkan. Berkemungkinan Iska memiliki haki sebab dia dilihat sangat yakin mampu untuk melubangkan badan Ace yang mempunyai kebolehan dari buah Devil Type Logia. Ace terkejut melihat kecepatan pedang milik Iska. Lalu Iska pun berkata, "Jangan kau bergerak, Hiken! Hentikan perlawanan yang akan jadi sia-sia ini dan menyerahlah." Ace dengan mudah mengelak segala serangan Iska dan berkata, "Maksud kau aku mampu untuk memberi tentangan yang sengit, bukan?" Tiba-tiba banyak kapal perang datang mengelilingi kapal mereka. Sebenarnya Iska datang seorang diri ke kapal Ace untuk hanya mengalihkan perhatian mereka sehingga kapal perang tersebut mendekati kapal Ace. Iska berkata kepada Ace, "Kau telah sampai ke garisan penamat," sambil mengarahkan pedangnya ke arah Ace. Tiba-tiba terdengar bunyi dentuman yang kuat dari kapal perang Angkatan Laut. Bunyi ini terhasil daripada perlanggaran kapal Angkatan Laut dengan terumbu karang. Hal ini membawa maksud plan yang dirancangkan oleh Deus untuk mendekatkan kapal mereka dengan terumbu karang berhasil. Hampir seluruh kapal perang tenggelam ke dasar lautan. Deus berkata, "Sejujurnya aku berharap mereka mengalah daripada mengejar kita." Kemudian Iska menyarungkan pedang dia. Lalu Ace bertanya, "Adakah kau akan melarikan diri?" Iska menjawab, "Bodoh, aku akan menyelamatkan rakan-rakan aku." Lalu dia melompat ke laut tanpa ragu-ragu. Setelah dia berjaya menyelamatkan banyak anggota Angkatan Laut, Iska akhirnya hampir tenggelam kerana ombak besar. Ace melihat wajahnya untuk beberapa saat, lalu melemparkan pelampung tanpa berkata apa-apa. Lalu Iska pun tertanya-tanya kepada Ace mengapa Ace cuba untuk menyelamatkan dia. Lalu Ace pun menjawab, entahlah." Iska pun berkata, "Hey Hiken no Ace, lain kali aku pasti akan menangkapmu dan membuatkan kau menyesal kerana menyelamatkan aku." Setelah beberapa saat, Ace berkata dengan menggunakan suara yang perlahan, "Dia ni orang baik." Deus mengeluh kerana Angkatan Laut yang kuat seperti Iska akan mengejar mereka mulai sekarang. Lalu Ace tertawa dan berkata, "Benda tu kan lagi bagus daripada dikejar oleh orang yang kotor dan berjanggut kan?" Deus pun setuju. Lalu Ace berkata, "Jom kita berpesta." Lalu mereka meneruskan perjalanan dan berada tepat sebelum New World. Kumpulan lanun mereka semakin besar yang terdiri daripada 19 orang kru dan seekor kucing yang bernama Kotatsu. Bukan sahaja Ace tetapi kru lanun Spade juga menjadi semakin terkenal dalam kalangan lanun. Kat sini aku nak highlight sikit beberapa kru daripada lanun Spade Pirate. Yang pertama, Mask Deus. Yang kedua, Scar. Yang ketiga, Mihar. Yang keempat, Kotatsu. Yang kelima, Saber. Yang keenam, Eggy 68. Yang ketujuh, Finemo. Yang ke-8 Ganryu. Yang ke-9 Ducky Bree. Yang ke-10 Osamondo. Yang ke-11 Barry. Yang ke-12 Wallace. Yang ke-13 Banshee. Yang ke-14 Kukai. 15 Dogia. 16 Kimmel. 17 Cornelia. 18 Leo Nero. 19 Hublot. Dan terakhir yang ke-20 Sencho mereka untuk Spade Pirate Podcast di Ace. So gang, that's all I have untuk perkongsian Ace cover story untuk part kedua ni. So jangan lupa untuk nantikan part ketiganya. Alright. So gang, jangan lupa untuk subscribe channel Scoverto Gaming supaya channel kita orang dapat mencecah 1000 subscribers dalam bulan ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Cinta merupakan sesuatu yang indah. Cinta merupakan sesuatu yang tak dapat dinukilkan dengan kata-kata. Cinta akan hadir tanpa diduga. Benar kata peribahasa, cinta itu buta. Kerana ia hadir tidak mengira tempat atau masa atau pada sesiapa sahaja. Ia akan terdetik dengan sendirinya. Anda tidak layak untuk memilih untuk cinta. Kerana cinta, apabila ia fikir anda layak, ia akan terus hadir kepada anda. Cinta tidak mempunyai keinginan lain selain untuk memenuhi dirinya sendiri. Tetapi jika anda mahukan cinta, anda perlukan keinginan dan biarkan perkara ini yang anda inginkan untuk cair dan mengalir seperti air sungai yang akan lahirkan irama yang indah ketika waktu malam, untuk merasai keperitan kerana kelembutan, untuk merasai kesakitan oleh pengertian cinta dan terluka dengan kerelaan dan kegembiraan, untuk terjaga di pagi hari dengan hati yang terbuka dan bersyukur untuk hari baru yang penuh dengan cinta. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi